Hai murid-murid, selamat datang ke channel cikgu. Hari ini cikgu akan mengajar murid-murid tentang cara untuk mentafsir satu graf laju masa. Mari kita lihat graf laju masa di bawah. Untuk bahagian A ini, masa dia adalah dari 0 sampai T1, iaitu dari titik P ke Q. Kelajuan objek adalah bertambah. Dan keturunan graf iaitu M bernilai positif. Pada masa ini berlaku pecutan. Dan luas trapezium A ini mewakili jarak bagi PQ. Dari Q ke R iaitu masa di antara T1 sampai T2, objek bergerak dengan laju seragam. Keturunan graf iaitu M bernilai 0 sebab garis dia adalah mendatar. Luas segi empat B mewakili jarak bagi QR. Manakala dari R ke S, iaitu masa di antara T2 sampai T3 ini, kelajuan objek adalah berkurang dan keturunan graf iaitu M bernilai negatif. Pada masa ini berlakunya pecutan. Luas segitiga C mewakili jarak bagi RS. Okey, di sini murid-murid kena ingat kadar perubahan laju sama dengan pecutan atau nya pecutan, iaitu sama dengan perubahan laju bahagikan dengan perubahan masa. Okey murid-murid, mari kita lihat praktiskan diri 7.2C. Soalan pertama, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah motosikal untuk tempoh 50 saat. Huraikan gerakan motosikal A untuk 20 saat yang pertama. Jadi kita lihat graf ini, laju dia berkurang dari 35 sampai 20. Masa dari 0 sehingga 20 saat ini. Jadi di sini dia mengalami nya pecutan. Jadi nya pecutan sama dengan perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Jadi kita kira perubahan laju 20 tolak dengan 35 bahagi dengan 20 tolak dengan 0 sama dengan negatif 15 bahagi dengan 20, iaitu sama dengan negatif 0.75 meter per saat. Maka motosikal tersebut mengalami nya pecutan 0.75 meter per saat dalam tempoh 20 saat. B. Semasa laju seragam. Jadi masa laju seragam adalah di antara tempoh 20 sampai 50 dengan laju 20 meter per saat. Jadi tempoh dia adalah 50 tolak 20, iaitu selama 30 saat. Jadi motosikal bergerak dengan laju seragam 20 meter per saat selama 30 saat. Soalan 2, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan suatu jara dalam tempoh 18 saat. A. Hitung pecutan jara dalam meter per saat untuk 6 saat terakhir. Jadi 6 saat terakhir adalah di antara saat 12 sampai 18. Jadi pada masa ini, lajunya adalah berubah dari 15 sampai 20 meter per saat. Jadi perubahan laju ini adalah 5 dan masa dia adalah 6 bahagi dengan 6. Jadi jawapannya adalah 5 per 6 meter per saat. B. Hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh jara tersebut dalam tempoh 18 saat. Jadi untuk hitung jarak adalah cari luas di bawah graf ini. Jadi graf ini kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Jadi bahagian A sini adalah 5, ini tinggi dia adalah 15 dan sini pun sama 15 dan ini adalah 20. Sini untuk X ini adalah 5, sini adalah 7 dan sini adalah 6. Okey, sekarang kita kira luas untuk ketiga-tiga bahagian ini. Untuk luas A 1/2 darab dengan
5 tambah 15 darab dengan 5 sama dengan 1/2 darab dengan 20 darab dengan 5 sama dengan 50. Luas B adalah sama dengan 7 darab dengan 15 sama dengan 105. Luas C adalah sama dengan 1/2 darab dengan 15 tambah 20 darab dengan 6, itu sama dengan ini dapat 3. Jadi 35 darab dengan 3 sama dengan 105. Jadi kita tambah ketiga-tiga luas ini untuk dapatkan jarak sama dengan 50 tambah 105 tambah 105 sama dengan 260 meter. C. Huraikan gerakan jarak semasa laju seragam. Jadi laju seragam berlaku pada masa 5 sampai 12. Jadi masa dia adalah 7 saat dengan laju 15 meter per saat. Jadi jarak bergerak dengan laju seragam 15 meter per saat untuk tempoh 7 saat. Soalan 3. Encik Merisat melawat kawannya yang tinggal di kawasan perumahan yang sama dengan menaiki kereta. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan Encik Merisat ke rumah kawannya. A. Hitung kadar perubahan laju bagi 20 saat yang pertama. Jadi kita lihat kalau 20 saat yang pertama ini adalah pada titik sini, ini 20. Jadi yang kita tahu kadar perubahan laju adalah keturunan graf. Jadi kita lihat graf ini bergerak dengan keturunan yang sama bila 0 sampai 20 dan bila 0 sampai 40 saat. Jadi kita guna 40 saat ini untuk kira keturunan graf. Maka kadar perubahan laju dia adalah 15 tolak 0 bahagikan dengan 40 tolak 0, iaitu sama dengan 15 bahagi 40 sama dengan 3/8 meter per saat. B. Hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa laju seragam. Semasa laju seragam adalah di antara masa 40 saat sampai 120 saat. Jadi pada bahagian ini. Jadi kita kena kira luas bahagian ini. Jadi pada 120 tolak 40 kita dapat 80. Dan sini adalah 15. Jadi luas untuk ini adalah 80 darab dengan 15, iaitu sama dengan 1200 meter. Soalan C. Huraikan perjalanan Encik Merisat untuk tempoh 2.5 minit. Jadi kita kalau tukar 2.5 minit ini kepada saat, kita dapat 150 saat. Jadi kita kena mula-mula kita kena cari luas di bawah graf ini, iaitu bahagian A, B dan C sini. Yang B ini kita dah tahu dari soalan B sana ialah 1200. Jadi A ini kita kira ini 40, tinggi adalah 15, dan untuk C ini adalah 30 dan tinggi pun sama 15. Jadi kita kira luas untuk A satu per 2 darab dengan 40 darab dengan 15 sama dengan 300 meter. Jadi A ini adalah 300. Untuk C ini adalah C sama dengan 1 per 2 darab dengan 30 darab dengan 15 sama dengan 225 meter. Jadi 225 meter. Jadi jumlah jarak adalah sama dengan 300 tambah 1200 tambah 225 sama dengan
1725 meter. Kalau kita tukar kepada kilometer, kita bagikan dengan 1000. Kita dapat 1725 bagi 1000 kilometer, iaitu sama dengan 1.725 kilometer. Jadi, laju purata sama dengan jumlah jarak bagikan dengan jumlah masa. Sama dengan jumlah jarak dia adalah 1.725 km. Jumlah masa 2.5 minit kita kena tukar kepada jam. Jadi kita bagikan dengan 60 jam. Itu sama dengan 1.725 darab dengan 60 bagikan dengan 2.5 km per jam. Sama dengan 1.4 km per jam. Maka Encik Merisat memandu kereta sejauh 1.725 km dalam masa 2.5 minit dengan laju purata 41.4 km per jam.